Okay, salam sejahtera semua, Puan Alia dan rakan-rakan sekali. Hari ini groupmate saya akan berbincangkan tentang topik kandungan yang terhadap. Ini semua groupmate saya, korang boleh tengok dekat slides tu. Okay, topik-topik yang kami akan dibincangkan ialah konsep, contoh dan kompromi akomodasi, koreksi, mediasi, konsep, contoh dan kompromi akulturasi. Konsep akomodasi iaitu satu proses yang menghormati atau menyedari budaya, kepelbagaian agama kaum lain dan juga mempertahankan budaya hidup masing-masing. Proses penyesuaian ini berlaku di Malaysia kerana semua kumpulan etnik bebas mengamalkan dalam keadaan yang harmonis. Contoh akomodasi iaitu bebas dalam mengamalkan budaya mereka dalam keadaan yang harmoni. Contohnya, walaupun Bian diiktirafkan sebagai bahasa kebangsaan, tetapi bahasa yang lain seperti bahasa Inggeris dan bahasa Cina boleh digunakan kerana tidak bertentangan dengan prinsip kebangsaan dan perlembagaan. Seterusnya, ini adalah contoh akomodasi. Kita ada 9 contoh. Kompromi membolehkan kelompok-kelompok yang terlibat menyuruskan identiti serta sikap mereka yang berasingan. Satu dasar untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan etnik. Bergantung kepada sikap golongan pemerintah dan kelompok-kelompok etnik berkenaan. Koersi bentuk akomodasi di mana pihak yang kuat mendominasi pihak yang lemah. Contoh, majikan menyuruhkan budak membangun kandang kuda. Budak itu tidak mempunyai kuasa, oleh itu paksa membangunkan kerana tidak mahu mempunyai konflik antaranya dengan majikan. Biasi merupakan bentuk atribulasi yang walaupun dia ialah pihak ketiga yang neutral. Sebagai contoh, sebagai jiran, kita haruslah berunding dan bertoleransi sesama lain melalui pendidikan dan bimbingan supaya dapat menyelesaikan perselisihan antara kedua-dua pihak. Selain itu, arbitrase adalah bentuk kompromi dengan pihak ketiga. Misalnya, kita hendaklah menyelesaikan permasalahan sengketa harta waris dengan jalur pengadilan supaya bahagian dan keputusan dapat disetujui bersama. Konsiliasi adalah salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan kepentingan. Perselisihan antara syarikat pekerja maupun perselisihan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja dalam suatu perusahaan. Melalui musyawarah yang dipimpin oleh satu orang atau facilitator yang neutral. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertemukan keinginan dari pihak yang berselisih atau bersengketa. Contohnya, penyokong berhenti menonton kerana kelubunya kalah terus, kemudian pengurusan tim tersebut mengundang para pemain untuk dipertemukan dengan perwakilan penyokong agar biarkan penyokong terus menyokong mereka. Selain itu, adjudikasi adalah alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan orang ketiga sebagai mediator. Dalam kehidupan bersosial di masyarakat luas, terkadang terjadi sebuah perselisihan yang berasal dari kesalahpahaman. Contohnya, konflik keluarga artis yang tergoncang oleh perselisihan. Sebelum proses penyelesaian, mereka harus dibawa ke pengadilan. Pengadilan tersebut akan menentukan bagaimana perselisihan tersebut akan diselesaikan. Selain itu, toleransi adalah salah satu bentuk yang tidak dijangka. Contohnya, semasa Hari Raya Puasa, masyarakat yang tidak berpuasa tidak makan di depan orang Muslim sebagai toleransi. Stalemate, salah satu bentuk akomodasi yang di mana para pihak mempunyai kuasa yang relatif seimbang sehingga konflik tersebut diselesaikan sendiri. Sebagai contoh, Eropah mempunyai pertelingkahan antara blok Barat dan blok Timur secara spontan kerana mempunyai kuasa yang relatif seimbang. Konflik tersebut juga akan hilang secara beransur-ansur sebab konflik yang lalu
dan menemukan pihak lain untuk mengurangkan konflik. Sebagai contoh, kakak menyerah kepada adiknya apabila mempunyai dua mainan. Mainan tersebut mempunyai yang besar dan kecil. Kedua-dua mereka ingin yang besar. Oleh itu, sebagai kakak akan menyerahkan mainan yang besar kepada adik. Konsep akulturasi, satu proses penerimaan unsur budaya lain. Ia tidak menyebabkan masyarakat kehilangan identiti asal mereka sendiri. Lebih mudah dicapai apabila melibatkan budaya yang mendatangkan manfaat. Pakaian barat, unsur budaya barat ini diambil dan dijadikan unsur kebudayaan sendiri. Namun, masyarakat khususnya orang Melayu tidak hilang identiti asalnya dan sering juga memakai pakaian tradisional, baju kurung, aktiviti bersanding dan berenang. Mengikut kebudayaan India, orang Melayu hanya mengambil unsur ini sahaja, tidak mengambil seluruh kebudayaan mereka. Identiti Melayu masih kekal walaupun mengambil beberapa kebudayaan India. Peminjaman dan penerimaan unsur kebudayaan di kalangan kelompok lain-lain. Unsur kebudayaan asing akhirnya diterima ke dalam kebudayaan sendiri. Contoh tali leher, angpau makanan, dan hiburan. Kompromisi akulturasi ditolak oleh masyarakat umum dan hanya diamalkan oleh segelintir akhir masyarakat seperti mengaruh black metal di kalangan anak muda. Semua kelompok etnik punya persamaan merayakan hari kebesaran. Agama masing-masing ternyata berbeza. Kelompok etnik menghormati perayaan masing-masing, saling merayakan hari-hari kebesaran tersebut. Terima kasih. 谢谢大家的关注。